Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada para pelajar kelas PK Arif. Jadi untuk hari ini kita akan belajar berkenaan dengan mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Jadi cikgu harap kamu semua sudah bersedia untuk menerima pelajaran daripada cikgu pada pagi ini. Kita masih lagi kekal dalam bab pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ataupun ringkasannya PIRS. Tajuk kesihatan diri dan reproduktif. Dengan subtajuknya adalah apa itu gender, dan subtopik yang akan kita belajar pada hari ini adalah proses sosialisasi gender. Yang kedua, stereotip gender. Yang ketiga, ciri-ciri stereotip gender. Dan yang keempat, cara-cara menangani cabaran stereotip dan diskriminasi gender. Susah nak menyebutnya. Sosialisasi, stereotip, diskriminasi. Tak apa. Hari ini cikgu akan terangkan kepada kamu berkenaan dengan istilah-istilah ini kehadap gender kita. Gender itu seperti biasa telah cikgu maklumkan kepada kamu dalam pelajaran sebelum ini adalah bermaksud jantina. Jadi apa maksud sosialisasi gender? Sosialisasi jantina. Cikgu akan terangkan kepada kamu selepas ini. Diharap kamu bersedia. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, pastikan kamu merujuk kepada modul lembaran nota dan latihan yang telah cikgu sertakan bersama-sama semasa ibu bapa kamu mengambil modul pembelajaran tempoh hari. Dengan menggunakan lembaran kerja ini, boleh menjadikan kamu mudah untuk buat rujukan sewaktu sesi pembelajaran bersama cikgu sekarang. Siapa yang belum ada lagi tu, boleh ambil sekarang. Kita akan belajar sebentar lagi. Sebab modul ini ada nota dan juga latihan. Nanti modul ini kamu potong dan tampalkan di dalam buku scrap kamu. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sosialisasi gender? Apa itu sosialisasi gender? Ataupun dengan bahasa mudahnya, sosialisasi jantina. Okey, cikgu akan terangkan kepada kamu. Jadi kita ini sebagai setiap individu perlu memahami bahawa peranan gender berubah mengikut peredaran masa. Apa maksudnya? Cikgu akan terangkan sebentar lagi. Peranan gender timbul apabila terdapat perbezaan antara lelaki dan perempuan yang menentukan bagaimana mereka harus berfikir, bertindak dan menunjukkan emosi. Susahnya nak faham. Tak apa, cikgu akan terangkan lagi. Perhatikan situasi-situasi pekerjaan berikut yang menunjukkan proses sosialisasi gender dalam pelbagai bidang pekerjaan yang telah merubah sama sekali tanggapan lama masyarakat terhadap peranan gender. Baik, begini. Setiap daripada jantina ataupun gender ini mempunyai peranan-peranan tertentu. Jika satu ketika dahulu orang lelaki dimestikan bekerja dan orang perempuan mesti duduk di rumah sebagai suri rumah. Itu adalah pegangan orang dulu-dulu, zaman datuk nenek moyang kita. Tetapi lama kelamaan, apabila zaman bertukar ke zaman moden ini, jadi perkara yang cikgu sebutkan tadi itu sudah tidak menjadi kebiasaan lagi. Mari kita lihat sosial gender dalam bidang pekerjaan. Baik, cikgu senaraikan 5 pekerjaan. Yang pertamanya juruterbang, tentera, pemandu lori, pemain bola sepak dan juga ahli bomba. Cuba kamu lihat pekerjaan ini. Dahulu, pekerjaan-pekerjaan ini adalah didominasi oleh orang lelaki. Juruterbang mesti lelaki, tentera mesti lelaki, pemandu lori apatah lagi mesti lelaki, pemain bola sepak pun mesti lelaki.
dan ahli bomba pun mesti lelaki. Tetapi sekarang, selaras dengan perkembangan masa dan peredaran zaman, pekerjaan-pekerjaan berkenaan kini sudah mula diisi oleh kaum perempuan. Cuba awak lihat dalam gambar ini. Di sini ada juruterbang perempuan. Sekarang ada askar ataupun tentera daripada kaum perempuan. Ada pemandu lori. Bayangkan lori yang besar itu dipandu oleh orang perempuan. Malahan kini apabila kita melihat orang perempuan bermain bola sepak ataupun futsal, itu adalah perkara yang sangat normal. Bomber yang bertugas memadamkan kebakaran, membantu kerja-kerja penyelamatan juga kini sudah ramai dianggotai oleh anggota-anggota perempuan. Cuba kita lihat di sini. Masyarakat juga kini sudah tidak memandang serong terhadap kaum perempuan yang menceburi bidang pekerjaan tersebut. Malahan ia dianggap sesuatu yang biasa dan boleh diterima. Tetapi pada zaman datuk nenek moyang kita dahulu, ia suatu perkara yang tidak boleh diterima. Ia dianggap menyalahi etika dan peraturan masyarakat berkaitan dengan sosialisasi gender. Ini yang dimaksudkan dengan sosialisasi gender dalam bidang pekerjaan. Apabila pekerjaan yang dahulunya dikuasai oleh sesuatu jantina, begitu juga dengan lelaki, terbuka untuk jantina yang lain. Pekerjaan-pekerjaan seperti jururawat, chef ataupun tukang masak dan pembantu rumah suatu ketika dahulu adalah dikuasai ataupun diceburi oleh orang-orang perempuan. Paling mudah kita menyebut jururawat. Dalam fikiran kita, mesti jururawat itu adalah seorang perempuan. Tetapi, kini sektor pekerjaan ini mula diceburi oleh kaum lelaki. Kalau kita pergi ke hospital, terutamanya hospital-hospital swasta, kita akan jumpa banyak jururawat lelaki. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai male nurse. Dan yang paling unik sekali, pekerjaan tukang masak ataupun chef kini lebih dikuasai oleh kaum lelaki berbanding dengan kaum perempuan. Walaupun secara identitinya aktiviti masak-memasak itu seringkali dikaitkan dengan kaum perempuan. Sebab apa kita selalu mengaitkan dengan kaum perempuan? Kerana pada zaman datuk nenek moyang kita dahulu ataupun pada zaman ibu bapa kita juga, bahawa pekerjaan memasak itu adalah untuk suri rumah. Tetapi sekarang tidak lagi. Malahan tokoh-tokoh tukang masak ataupun chef yang terkenal di dunia ini adalah terdiri daripada orang lelaki. Untuk pembantu rumah pun sekarang sudah mula ada pembantu rumah daripada kalangan lelaki. Ia membantu mengemas rumah, menjaga kebersihan rumah dan lain-lain. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan sosialisasi gender. Sekarang kita akan masuk ke bab yang seterusnya, tajuk yang seterusnya. Stereotype gender. Apa yang dimaksudkan dengan stereotype gender ini? Stereotype gender ini merujuk kepada tanggapan atau persepsi yang ditetapkan tentang ciri-ciri seseorang seperti jantina, ras, budaya secara umum. Apabila kamu adalah seorang lelaki, maka pandangan masyarakat terhadap kamu adalah sebegini. Apabila kamu adalah seorang perempuan, pandangan masyarakat terhadap kamu adalah seperti yang berikut. Apa pandangan tentang ciri-ciri seorang lelaki? Yang pertamanya, lelaki ini adalah seorang yang berfikiran logikal. Dia sangat agresif. Dia sangat berterus terang, seorang yang sangat kental, dan seorang yang sangat berdikari. Bagi perempuan pula, ia adalah seorang yang sangat sensitif, mudah menangis, mudah terasa hati, sehingga menyebabkan perasaannya menjadi begitu emosional. Tetapi perempuan seorang yang penyayang. Sebab itu bila dikaitkan dengan penyayang ini ialah seorang ibu yang sangat penyayang. Perempuan adalah seorang yang lemah lembut. Berbeza dengan seorang lelaki yang sangat kental ataupun sangat agresif. Perempuan mudah dipengaruhi. Itu adalah tafsiran ataupun stereotip yang sering disebutkan terhadap sesuatu gender. Tetapi sebenarnya ada juga seorang lelaki yang
lemah lembut. Ada juga lelaki yang sangat penyayang. Tetapi apabila masyarakat sudah menyimpulkan tentang stereotip gender terhadap lelaki adalah begini, maka beginilah yang akan kita pegang sehingga ianya berubah sedikit demi sedikit. Disebabkan oleh ciri-ciri stereotip gender ini, maka ia akan menimbulkan diskriminasi terhadap sesuatu gender. Apa yang kita maksudkan dengan diskriminasi ini? Cikgu akan terangkan kepada kamu sebentar lagi. Selingan untuk kita berkaitan dengan diskriminasi gender. Diskriminasi gender ini berlaku apabila berlakunya ketidakadilan terhadap satu-satu jantina. Hal ini berlaku disebabkan stereotip gender tadi. Apabila pemikiran masyarakat dikuasai oleh tafsiran bahawa sesuatu jantina itu tidak mampu melakukan perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh jantina yang lain. Okey, sekarang kita akan lihat bagaimana ia berlaku. Kita lihat diskriminasi terhadap pekerjaan. Diskriminasi terhadap pekerjaan. Bagaimana ia berlaku? Ada sesuatu jantina dinafikan dalam mendapatkan pekerjaan disebabkan jantina. Contohnya jurutera. Sebagai contoh, jurutera kebiasaannya lelaki. Jadi kebanyakan syarikat tidak mahu mengambil jurutera daripada wanita. Mereka mahukan lelaki sahaja. Atau dinafikan hak-hak dalam pekerjaan. Hak-hak dalam pekerjaan ni maksudnya sesuatu perkara yang kamu boleh dapati ataupun kepentingan dalam pekerjaan yang kamu lakukan. Di sini cikgu bagi contoh, diskriminasi wanita hamil. 40% wanita pekerja sektor swasta yang terbabit dalam kajian ini mengaku jadi mangsa penindasan majikan, termasuk dibuang kerja, disekat naik pangkat dan tempoh percubaan dilanjutkan disebabkan mereka mengandung. Sedangkan mengandung ataupun hamil itu merupakan tuntutan bagi setiap pasangan yang berkahwin. Jadi syarikat tersebut tak mahu. Ia menafikan hak-hak kepada wanita tersebut. Okay, kita lihat juga berkenaan dengan pendidikan. Apa diskriminasi kepada jantina dalam bidang pendidikan? Ia dinafikan dalam mendapatkan pendidikan. Dahulu, satu ketika dahulu, pada zaman datuk nenek moyang kita dahulu, anak perempuan dinafikan untuk mendapatkan pendidikan. Yang mendapat pendidikan cuma adalah anak-anak lelaki. Anak perempuan duduk di rumah, masak dan tunggu untuk dipinang. Sebab itulah satu ketika dahulu perkahwinan di bawah umur sangat tinggi dalam masyarakat kita, orang-orang Melayu. Selain itu, terdapat juga guru yang membeza-bezakan jantina dalam pembelajaran mereka. Mungkin lelaki diajar dengan sepenuh hati manakala perempuan tidak diajar dengan sepenuh hati, ataupun perempuan diajar dengan sepenuh hati, lelaki tidak diajar dengan sepenuh hati. Itu adalah diskriminasi gender dalam bidang pendidikan. Kemudian perjuangan. Perjuangan mendapatkan hak yang sama rata. Maksudnya orang lelaki dan orang perempuan mendapat hak yang sama rata dalam undang-undang. Sebagai contoh, di negara kita, lelaki dan wanita setakat ini diberikan peluang untuk mengundi dalam memilih kerajaan. Peluang kerja juga sama. Kemudian peluang untuk mendapat pendidikan juga sama. Sebab itu di sekolah kita, lelaki dan perempuan boleh bersekolah tanpa ada sekatan ataupun masalah. Hak-hak dalam keluarga. Yang ini ialah pembagian harta pusaka. Kalau ikut faraid, ikut hukum Islam, maka ia akan adil. Namun demikian, ada keluarga yang menyerahkan harta pusakanya tidak adil kepada anak-anaknya. Iaitu, tak apa, itu sekadar penerangan daripada cikgu. Cikgu tak mahu menerangkannya dengan lebih lanjut. Jadi, bagaimana cara-cara menangani cabaran stereotip dan diskriminasi ini? Yang pertamanya, setiap jantina itu, setiap gender itu harus saling menghormati antara satu sama lain.
Kemudian, mesti menghargai pendapat dan kebolehan masing-masing. Setiap daripada kita ini mempunyai kebolehan dan kemampuan kita sendiri. Jadi, kita mesti menghargai apa yang dimiliki ataupun kemampuan yang dimiliki oleh orang lain, terutama yang berlainan gender dengan kita. Kemudian, memberi peluang yang sama rata terhadap kedua-dua gender. Maksudnya, kita memberi peluang yang sama untuk mendapatkan pelbagai keistimewaan ataupun pelbagai pekerjaan, pendidikan dan lain-lainnya kepada kedua-dua gender. Kita tidak mahu jadi seperti setengah negara yang menindas golongan jantina tertentu, seperti contoh menindas kaum wanita. Ada kaum wanita yang dinafikan hak untuk bekerja, ada anak-anak perempuan di negara tertentu dipaksa bekerja ataupun menjadi hamba kepada perlakuan yang tidak bermoral. Jadi, di negara kita ini kita sepatutnya merasa bersyukur kerana stereotip dan diskriminasi gender ini berlaku secara sedikit dan tidak berlaku secara besar-besaran. Maknanya orang lelaki dan orang perempuan di negara kita mendapat hak yang sama untuk pelbagai kepentingan di negara kita. Baik, cikgu ada menyediakan nota dan latihan pengukuhan bersama-sama dengan modul yang telah ibu bapa kamu ambil pada hari Ahad yang lalu. Jadi siapkan latihan yang diberikan bersama dengan lembaran nota. Salin, nota, gunting dan tampalkan latihan berkenaan di dalam buku skrap anda. Baik, pada sesiapa yang telah memulangkan buku skrap, cikgu minta anda buat dahulu di dalam kertas berkenaan. Buku, jika anda ada kertas A4 kosong, boleh salin dahulu di atas A4 kosong berkenaan, kemudian tampalkan di atas kertas kosong berkenaan. Nanti bila dah dapat buku skrap anda nanti, barulah anda tampalkan di dalam buku skrap anda. Sebab hari itu cikgu pun tersilap sebab cikgu memberi arahan untuk tidak perlu dihantar itu lambat. Cikgu minta maaf sangat-sangat kepada kamu semua. Pastikan kamu menyiapkan kerja yang telah cikgu berikan dan jumpa lagi pada sesi pengajaran akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.